sekejap. Ayah mahu memberitahu Anan tentang sesuatu perkara yang penting. Ya, Ayah. Apa yang Ayah nak beritahu kepada saya? Dalam 2 minggu lagi, Ayah akan menghantar kamu ke sekolah English. Kenapa tiba sangat? Ayah, jangan tanya banyak-banyak. Ingat bersedia je. Baiklah. Di sini ada sekolah untuk pelajar ilmu agama dan ada sekolah Melayu. Kenapa dia hantar anaknya belajar di sekolah orang putih? Dia tak takutkan kalau anaknya tukar agama? Perkara ini tak boleh dibiarkan. Kita mesti lakukan sesuatu. Di kampung ini ada ketua kampung. Saya nak tahu apa tindakan tok ketua. Ambil tindakan? Apa maksud kau? Takkanlah biarkan si Saidi hantar anaknya belajar di sekolah orang putih. Orang putih itu sengaja buat sekolah Inggris di Pekan Sungai Lama supaya senang mereka mempengaruhi orang kita. Cuma orang kita saja tak sadar, macam si Saidi itu. Saya sokong kata-kata Abu itu, Tok Ketua. Dulu semasa nak dirikan sekolah Inggris di Pekan Sungai Lama, ramai yang membantah. Ada yang hendak membakar sekolah itu, tetapi Tok Ketua tak setuju. Sekarang, apa terjadi? Perkara yang kita takuti dulu, sekarang dan menjadi kenyataan. Perkara macam ini tak boleh dibiarkan lagi. Si Saidi cuma hantar anaknya belajar di sekolah orang putih. Janganlah kamu fikir bukan-bukan. Kita mesti ambil tindakan. Tindakan apa? Suruh si Saidi jangan hantar anaknya belajar di sekolah orang putih. Kalau dia degil, kita halau mereka keluar dari kampung ini. Kita tak mahu anaknya nanti menukar agama lalu mempengaruhi anak-anak kita. Aku tak akan bertindak sekejam itu. Tambahan pula si Saidi itu baik orangnya. Anaknya yang bernama Anan itu juga budak yang baik. Tetapi anak kamu itu yang tak baik. Tok Ketua kata anak saya tak baik. Dah terlanjur bercakap perkara ini. Biarkan saya berterus terang. Saya banyak menerima aduan daripada penduduk kampung ini mengenai anak kamu si Nordin. Kenapa pula dengan dia? Banyak orang kampung datang jumpa saya. Mereka komplain anak kamu mencuri. Habis buah rambutan dan durian orang kampung dicurinya. Tok Ketua, jangan main-main. Anak saya tak pernah mencuri. Kalau tak ada angin, masakan pokok boleh bergoyang. Orang kampung dah banyak kali terserempak si Nordin dengan kawan-kawannya mencuri. Daripada kamu jaga perihal orang lain, ada baiknya kamu juga anak sendiri. Tok Ketua, saya ambil barat tentang si Saidi. Jadi kenapa awak cakap kepada saya macam tu? Anak saya bukan orang macam tu. Saya telah mendidik anak saya yang baiknya. Itu bohong. Abu dan Leman bersama-sama keluar dari masjid. Ketua kampung menggelengkan kepala juga. Pada petang, Pak Saidi baru saja pulang daripada menjala ikan di tali air sawah. Ketika itu, rumah Pak Saidi dikunjungi ketua kampung, Lebai Pian dan turut bersama-sama ialah Pak Karim dan Iseng. Lebih kurang 10 minit kemudian, Pak Saidi muncul dengan membawa tulang berisi 5 cawan kopi panas dan ubi rebus panas. Maaflah, Tok. Terpaksa menunggu saya bersiap. Tak mengapa, Saidi. Sebenarnya kami yang mengganggu kamu. Begini, aku dapat tahu yang kamu menghantar anak kamu ke sekolah orang English. Jadi, aku kemari mahu mendengar daripada mulut kamu sendiri. Macam-macam cerita yang aku dengar. Benar, Tok. Anak saya bersekolah di sekolah English di Pekan Sungai Ramal. Kenapa awak hantar anak ke sekolah Inggris? Tujuan saya menghantar anak saya belajar di sekolah English untuk menimba ilmu pengetahuan.
Kita kena akui orang putih lebih maju dan berilmu pengetahuan daripada kita. Tiada salahnya kalau anak kita belajar dengan mereka. Lagipun, setahu saya, sekolah itu pun hanya mengajar tentang ilmu pengetahuan sahaja. Tidak lebih daripada itu. Saya cuma mahu anak-anak saya menimba ilmu pengetahuan dengan mereka. Walaupun ilmu agama saya tidak tinggi, tetapi saya masih tahu hukum-hukum agama. Saya masih waras menilai yang baik dan yang buruk. Hanya dengan ilmu dan akhlak mulia saja dapat mengubah anak bangsa kita menjadi anak bangsa yang berguna. Saya tidak mahu anak-anak mensia-siakan hidup mereka tanpa ilmu di dada. Adakah Tok Ketua dan Lebay harapkan generasi kita akan datang mewarisi pekerjaan kita yang hanya bersawah dan bercucuk tanam? Sebagai bapa, sudah tentu saya mahu anak-anak saya berpelajaran dan berilmu. Lebay pian terdiam. Tok Ketua pula menarik nafas lega mendengar penjelasan Pak Saidi. Hai, niat Saidi baik lebay. Dia hanya mahu melihat anak-anaknya mendapat pelajaran yang terbaik. Itu saja. Cuba kita sama-sama berfikir. Budak-budak kampung, kita tak pergi belajar di sekolah orang putih. Waktu senja masih duduk di simpang jalan. Terpekik terlolong sampai jauh malam. Selalu pula kecurian berlaku di kampung ini. Tetapi kita tak pula kecoh-kecoh. Ramai yang boleh tutup mata. Tetapi apabila Saidi hantar anaknya ke sekolah orang putih, keadaan mula kecoh. Ribut satu kampung. Aku tetap tak setuju. Dengan ilmu agama, anak-anak kita boleh juga berjaya. Tak payah susah-susah belajar ilmu orang putih itu. Wajah Lebay pian berubah. Pak Lebay, jangan bimbang sebab di sekolah English itu ada guru Melayu. Cikgu Majri nama dia. Dia seorang yang taat kepada ajaran agama kita. Setiap hari Jumaat, saya lihat dia datang ke masjid bersolat Jumaat. Pada hari biasa, juga dia selalu datang solat berjemaah. Pernah Pak Lebay bertanya kepada Cikgu Majri apa yang mereka ajar di sekolah English itu. Anak-anak kaum India dan Cina ramai yang belajar di sekolah itu. Apakah sudah ramai anak Cina dan India yang menukar agama mereka? Saya pernah bertanya kepada Afad yang anaknya belajar di situ. Saya sudah buat penyelidikan sendiri. Sebab itu, saya mengambil keputusan menghantar anak saya belajar di sekolah itu. Kata-kata Pak Saidi membuatkan mulutnya terkunci. Lebay tua itu merengus kasar sebelum Haidar meninggalkan mereka tanpa sepatah kata. Mereka saling berpandangan sesama sendiri. Pak Karim membawa Adnan ke sebatang pokok besar di taman permainan untuk membincangkan keputusan Pak Saidi menghantarnya ke sekolah Inggeris. Adnan, boleh saya cakap dengan awak sekejap? Boleh Pak Karim. Adnan, Pak Saidi ingin menghantar kamu ke sekolah Inggeris. Adakah kamu yakin dengan keputusan ini? Saya percaya terhadap kebijaksanaan ayah saya. Saya yakin beliau hanya mahu yang terbaik untuk saya. Saya lihat ini sebagai peluang besar untuk berkembang dan belajar perkara baru yang tidak akan saya temui di kampung ini. Fikirkanlah betul-betul, Adnan. Mungkin ada peluang yang lebih baik menanti di kampung ini. Saya percaya langkah ini akan membawa saya ke arah pertumbuhan dan pembelajaran yang lebih mendalam. Saya berharap Pak Karim dapat menyokong keputusan saya. Adnan, kamu memang seorang yang berani dan setia kepada ayah kamu. Terima kasih Pak Karim. Saya perlu mempersiapkan diri untuk perjalanan ke sekolah Inggeris. Jom.
Bye ayah, jumpa lagi. Scene 1. Stop it. Get some help. Awak sampai anak kamu tersebut. Pak Lebay, jangan bimbang sekolah itu. Di sekolah Inggris itu ada guru Melayu. Dah terlanjur bercakap perkara ini. Nice. Ow! Jump scare.